Illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati penhajah pengerusi majlis ataupun forum ataupun kuliah duha kita pada pagi ini. Seterusnya para tetamu, para penonton, pendengar, penuntut ilmu, jemaah muslimin, muslimat, sahabat Al-Quran yang dirahmati dan kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semuanya pada hari ini? Didoakan mudah-mudahan semua kita yang berada dalam majlis ilmu pada pagi ini berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan dilimpahi dengan naungan rahmat, kasih sayang dan juga nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kita di kalangan hamba Allah yang sentiasa mensyukuri akan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua, insya-Allah. Rasanya kita agak lama tidak bersiaran bersama. Kalau tidak salah, kali terakhir ialah dalam forum Palestin kita, insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada pihak SPHQ, khususnya Bonda yang menghubungi dan mengendalikan kuliah ilmu kita pada hari ini. Mudah-mudahan kuliah yang kita sedang ikuti dan jalani ini bukan sekadar memenuhi masa, walaupun itu juga di antara perkara yang baik. Waalaikumsalam Puan Siti Hartini. Mudah-mudahan ia bukan hanya untuk mengisi masa, walaupun ianya juga sebahagian daripada perkara yang dituntut oleh agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita memenuhkan masa kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Cuma yang lebih utama daripada selain kita memenuhkan masa dengan perkara yang bermanfaat, kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis ilmu yang sedang kita jalani ini ianya menjadi sebagai asbab, ianya menjadi sebagai satu sebab jalan kita meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Ianya bertepatan dengan salah satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan, sahallallahu lahu tariqal ila jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melorongkan ataupun memudahkan jalannya menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentulah cita-cita dan hasrat keinginan yang paling tinggi di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah untuk meraih syurga Allah. Tempat akhir yang ingin dicapai oleh semua kita ialah meraih syurga Allah. Ada di kalangan orang yang beriman dapat meraih syurga Allah dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para salafus salih, mereka telah mendahului kita menempuh jalan untuk menemui syurga Allah, yang mana mereka membeli, menerima tawaran Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang-orang beriman, hendakkah kamu, aku tawarkan kamu satu perniagaan, satu bentuk jual beli yang mana akan menghindari diri kamu daripada api neraka Allah, azab yang pedih, iaitu dengan kamu beriman kepada Allah dan juga pada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan mereka ini berjuang, berjihad jalan Allah dengan harta, dengan diri dan nyawa mereka. Beruntunglah saudara Islam kita yang berada di bumi Palestin. Mereka bukan hanya sekadar berjuang untuk membebaskan tanah suci mereka itu daripada penjajahan penaklukan Zainis laknatullah alaihim ajma'in, tetapi juga mereka menyahut seruan Allah untuk mereka mengorbankan segala apa yang mereka miliki, sama ada harta mereka,
sama ada keluarga, anak-anak kecil mereka, bahkan jiwa mereka sendiri bagi meraih tawaran yang Allah kurniakan. Ada orang membeli syurga Allah dengan hartanya, mengorbankan seluruhnya, seperti mana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tatkala Abu Bakar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa seluruh hartanya di hadapan Nabi untuk diberikan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai sahabatku, engkau telah membawa seluruh hartamu untuk jalan Allah. Maka apakah yang kau tinggalkan untuk ahli keluargamu, untuk anak dan juga isterimu?" Apa jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu? "Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan juga Rasulnya." Subhanallah. Nabi menerima jual beli. Nabi menerima segala pengorbanan harta yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kerana Nabi meyakini keimanan, Nabi meyakini ketabahan, Nabi meyakini pengorbanan yang dikeluarkan oleh sahabat yang Nabi sangat cintai, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dengan memberikan seluruh hartanya. Ada beberapa orang sahabat yang lain juga ingin membuat perkara yang sama, untuk mengeluarkan seluruh harta mereka untuk jalan Allah dan juga Rasulnya. Tetapi Nabi menahannya. Tapi tidak untuk Abu Bakar, kerana Nabi meyakini akan keimanan, keikhlasan, ketulusan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan hartanya dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang juga dapat meraih syurga Allah dengan amal-amalan yang soleh, dengan beribadat kepada Allah, dengan bersolat, dengan membaca Al-Quran, ya, dengan berzikir kepada Allah, dengan banyaknya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ibadat-ibadat yang dicintai. Bahkan di antara ibadat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ibadat yang disebut sebagai taubat kepada Allah. Taubat merupakan satu ibadat wazifatul umur, iaitu satu bentuk tugas sepanjang hayat kita. Ia bukannya satu tugasan yang diletakkan di hujung usia. Ia bukannya satu tugas yang hanya dibuat bila mana kita hanya ditimpa dengan suatu musibah. Ia bukan hanya taubat ini dilaksanakan ketika mana kita ada kepentingan tertentu untuk nafsu diri dan seluruh harta yang kita miliki. Tetapi wazifatul umur, yang dikatakan sebagian ulama, taubat ini ialah tugas dan kewajipan, bahkan ibadat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentulah ada mereka yang tidak dapat meraih syurga Allah dengan berjual beli dengan diri dan harta mereka, dengan amal-amal soleh yang mereka miliki, dengan kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya. Tetapi boleh jadi kita dapat meraih syurga Allah dengan jalan ilmu, fi sabilillah, berjalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu dengan keikhlasan, dengan tujuan untuk menghampirkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pertambahan ilmu yang kita miliki, menjadikan kita ini untuk semakin mendekati Allah, untuk menjadikan kita semakin khusyuk, untuk menjadikan diri kita ini lebih terpandu dan terpimpin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta dijauhkan ialah menjadi orang yang sombong dengan ilmunya. Orang yang merasa takabur, walhal ilmu yang dimiliki itu adalah milik Allah dan ianya sebagai satu amanah yang sangat besar untuk kita laksanakan, insya-Allah. Baik, jemaah muslimin muslimat yang dirahmati SPAQ, yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada pagi ini kita akan terus menyambung kuliah kita berkaitan dengan adabul mufrad, adab-adab yang baik yang disusun oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, yang mana pada pagi ini sambungan kita ialah pada bab masih lagi berbuat baik kepada ibu bapa. Undur diri. Okey, terima kasih Puan Muhaini, tak apa ya. Baik. Hari ini kita akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya setelah kita bincangkan sebelum daripada ini tentang betapa penting kewajipan kita untuk melakukan kebaikan, birrul walidain, berbakti, bahkan bukan hanya berbuat baik, bahkan memberikan segala
kebaikan, kebaktian kita kepada orang tua selepas ketaatan kepada Allah dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada poin yang ke-21 pada pagi ini berkait dengan, iaitu di bawah tajuk bersama orang tua yang berusia lanjut tapi tak masuk syurga. Ini tajuk yang sangat menarik ni. Allah Ta'ala beri peluang. Kalau tadi Allah beri satu urus niaga untuk orang-orang beriman, Allah membuat tawaran seperti mana Suhaib Ar-Rumi. Allah membuat tawaran untuk dia ketika berhijrah dengan hartanya masih ada banyak di Mekah, ketika dia ditahan di pintu depan Makkatul Mukarramah oleh pemuka-pemuka Quraisy, yang mana dia mengumpulkan duit dinarnya yang begitu lama dan begitu banyak untuk dibawa ketika berhijrah ke Madinah. Ketika mana dia ditahan, ketika mana dia disekat, dihalang oleh pemuka Quraisy, mereka menanyakan kepadanya, wahai Suhail, dulu engkau datang ke Mekah ini tidak memiliki sesuatu harta pun. Kemudian engkau datang ke sini sebagai seorang hamba. Engkau bekerja membuat besi dan juga pedang. Engkau mengumpulkan hartamu dengan begitu banyak. Kemana engkau bawakan harta yang kau kumpulkan di bumi ini? Kemana engkau bawakan? Kata Suhaib Ar-Rumi, aku ingin berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jawab mereka, kami tidak akan benarkan harta yang engkau kumpulkan, harta yang engkau perolehi daripada Mekah ini entah untuk engkau bawa keluar daripada sini. Pilihlah, sama ada engkau meninggalkan hartamu ataupun engkau boleh pergi tanpa membawa hartamu. Sama ada kau kekal dengan hartamu di sini ataupun kau pergi tanpa mengambil sebarang harta yang kau perolehi di sini. Apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi? Dia telah memberikan seluruh hartanya yang dikumpulkan sepanjang dia berada di Makkah. Bayangkan datang sebagai seorang hamba, seorang diri tanpa sekeping dinar, tanpa sekeping emas ataupun sehelai duit yang dimiliki. Ketika mana dia ingin berhijrah, mungkin untuk dia settle down, istilah kita, untuk dia mungkin duduk pencen dengan duit yang dikumpul hasil kerja penat lelah selama ini, ditinggalkan tanpa mengambil walau satu dinar ataupun satu sen, pergi dalam keadaan seorang diri tanpa harta. Dia memberi tawaran itu. Bila sampai ke Madinah, dia menceritakan kepada Nabi SAW. Nabi kata, Nabi kata, betapa harumnya, betapa baiknya jual beli engkau ini, wahai Suhaib. Nabi memuji jual beli yang telah ditunjukkan oleh Suhaib. Pada fikiran kita, jual beli itu adakah untung ataupun rugi? Kalau penilaian di atas dunia, maka kita akan menilainya sebagai satu urus niaga yang sangat merugikan. Apa taknya? Setelah kita bekerja dengan begitu lama, tiba-tiba selepas 30 tahun servis kita balik dengan tangan kosong. Tak ada EPF, tak ada golden handshake, tidak ada duit GCR, tidak ada duit yang dikumpulkan. Sudah tentu penilaian di kalangan orang yang tidak beriman, mereka mengatakan ini jual beli yang rugi. Tetapi apa yang dijawab oleh Nabi SAW kepada Suhaib? Nabi kata, betapa harumnya, betapa baiknya jual beli ini, wahai Suhaib, kerana Allah telah membeli jual beli yang telah engkau korbankan ini. Subhanallah. Hari ini kalau kita masuk pada tajuk kita lihat seolah-olah orang yang duduk bersama dengan orang tuanya sudah tentulah memiliki kelebihan. Sudah tentu memiliki kelebihan. Pada masa yang sama ada ini ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk bersama orang tua yang lanjut usia tetapi dia tidak memperoleh syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah peringatan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang dua bentuk kederhakaan, kejahatan di dunia yang tidak akan ada penangguhan Allah di hari akhirat. Yang mana boleh Allah Ta'ala bayar cash, yang Allah Ta'ala boleh kenakan secara langsung dari bumi ataupun dunia ini lagi. Apakah bentuk dua kezaliman, kederhakaan atas dunia? Yang pertama ialah kezaliman terhadap manusia, kata Nabi SAW. Dan yang kedua ialah al-uquq, iaitu melakukan penderhakaan, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan perkara yang tidak baik terhadap kedua ibu bapa. Dua bentuk kejahatan ini, kata Nabi SAW, tidak ada penangguhannya
Allah Ta'ala tak akan tangguh sampai hari kiamat. Allah Ta'ala akan tunjukkan kekuasaannya, hukumannya ke atas orang yang melakukan kedua-dua kezaliman, kesalahan yang disebutkan tadi. Kalau kita berbalik pada tajuk pada pagi ini, kita semak lihat satu hadis Nabi SAW, iaitu telah mengkhabarkan kepada kami Khalid bin Makhlad, ia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal, dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Suhail dari ayahnya daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, kita baca ya. Ya, saya baca ini besar sikit. Yang jemaah sini boleh nampak ke apa yang saya sharekan di sini? Boleh nampak ya? Ya, nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Nabi mengulangi sebanyak 3 kali. Qalu ya Rasulullah man? Qal man adraka walidayhi indal kibar aw ahadahuma fadakhala an-nar. Kata Nabi SAW. 3 kali Nabi mengulang. Sungguh celaka. Sungguh celaka. Sungguh celaka. Para sahabat bertanya, siapa itu yang celaka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang hidup bersama orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya tetapi masih masuk neraka. Tapi masih masuk neraka. Allahu Rabbi. Bayangkan tuan-tuan, jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Nabi mengulangi sebanyak 3 kali perkataan celaka. Perkataan kerugian. Dan hadis ini sebenarnya di antara ketiga perkara yang Nabi sebutkan kecelakaan mereka. Salah satunya ialah ini. Dan 2 perkara yang lain yang Nabi sebutkan kecelakaan itu ialah antaranya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang untuk dia masuk Ramadan. Dia keluar daripada bulan Ramadan tanpa memperolehi sebarang keampunan dan dijauhkan api neraka oleh Allah. Tuan-tuan, nak masuk Ramadan tak lama dah kan? Lebih kurang 3 bulan lagi. Lebih kurang begitulah, tak lama dah. Ini dah bulan masuk Disember kan? Dah melewati dah. Dan tak lama lagi Rejab, Syakban akan memasuki, akan menempuh. Tak lama lagi. Berapa ramai di kalangan kita yang sudah pun meninggalkan amalan-amalan yang telah dia laksanakan pada bulan Ramadan. Dan berapa ramai juga yang sedang ternanti-nanti, menunggu-nunggu seperti golongan salaf. Ulama salaf, di kalangan para sahabat tabi'in, mereka itu menanti-nanti bulan Ramadan sehingga berbulan-bulan lamanya dan menyediakan persediaan untuk itu. Kan? Subhanallah. Antara riwayat menceritakan antara ada di kalangan mereka sehingga 6 bulan sudah pun mereka menyiapkan persediaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allahu Rabbi. Kita ni dah 3 bulan dah. Mungkin kita pun lupa kan nak ganti lagi puasa. Yang kita belum qada lagi kan. Ada sebahagian. Apatah lagi untuk bersedia. Bayangkan bagaimana kesediaan yang ditunjukkan oleh para sahabat dan tabi'in dan salaf kerana mereka tidak ingin termasuk golongan yang Nabi sebutkan sebagai yang Allah celaka ke atas mereka. Yang diaminkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang kedua ialah golongan yang bila disebutkan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjawab ataupun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi 2 minit awal sebelum saya mula kuliah tadi, saya sempat masuk dengar Ustaz Hanif ke apa tadi membincangkan tentang berselawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat tepatlah apa yang disebutkan oleh ustaz tadi yang kita belajar tadi, betapa salah satu golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan laknat, akan celaka terhadap mereka ini ialah apabila disebutkan nama Nabi dan kekasihnya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak berselawat kepada Nabi kita. Sedangkan ia satu ucapan yang sangat mudah dan ringan dan ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu di antara selawat Ibrahimiyah
yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat kepada dia. Man salla alayya marrah sallallahu biha asyara atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berselawat ke atasku sekali selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan kebaikan. Allah akan menjawab dengan kerahmatan kepada kita dengan 10 kali ganda daripada satu kali selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga apa yang kita bincangkan sekarang pada pagi ini ialah orang yang celaka ialah Allah Ta'ala beri peluang. Ketika umur ayah dia dah semakin tua, umur maknya semakin tua, Allah masih bagi ruang lagi. Ketika baki usia sisa yang masih ada untuk dia berbuat baik dan berbakti kepada kedua ibu bapanya, tetapi dia tidak meraih kesempatan itu. Seperti mana Allah beri kesempatan ada 30 hari, 24 jam penuh Ramadan tu bukan hanya pada waktu malamnya ataupun pada waktu berbuka saja ataupun ketika berbuka puasa ataupun ketika puasa saja, tetapi setiap detik dan saat Ramadan itu ialah penuh dengan rahmat dan keberkatan untuk kita diisikan dengan ibadah kepada Allah. Begitulah sebaliknya, orang begitulah sepertinya seperti orang yang Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk kita berbakti. Tak kira lah sama ada dua, kata Nabi, kalau ada dua tu, itulah ruangnya. Untuk pada mak ataupun ayah, ataupun salah seorang daripadanya. Ketika mana ada dua orang, dia tak sempat nak berbakti padanya. Baiklah, kerana tidak ada petunjuk dan hidayah, tidak ada kesedaran. Sekali lagi, ketika Allah telah mengambil nyawa salah satu daripadanya, dan tinggal seorang lagi, sekali lagi Allah memberi peluang. Dan tak kala peluang demi peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberbakti kepada orang tuanya yang lanjut usianya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih tidak menyedarinya. Dia masih tidak mengindahkannya. Bahkan dia meninggalkan peluang tersebut, kata Nabi. Tidak ada syurga untuknya. Hari ini orang kita boleh bercakap dengan perkataan ini syurgaku. Ditayangkan, mungkin diletakkan di media sosial ataupun disebutkan berulang-ulang kali. Tetapi itu bukanlah sesuatu penilaian yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan untuk ditunjukkan kepada manusia. Kebaktian kepada kedua bapa ialah dengan tindakan ketulusan, keikhlasan daripada seorang anak kepada ibu ataupun ayahnya. Ya. Ketika mana kita memiliki salah seorang daripadanya, peluang yang mungkin yang terakhir yang disebut sebagai inilah syurgaku yang aku akan manfaatkan sepenuhnya, maka dia akan menggunakan segala ruang dan kesempatan itu untuk menjadikan ianya sebagai benar-benar jalan, wadah, medium untuk dia meraih syurga Allah. Sekiranya kalau bukan dengan jalan ibadah, sekiranya bukan jalan berjihad di jalan Allah, sekiranya bukan jalan-jalan yang lain. Lupakah kita dalam pengajian terdahulu bagaimana ada seorang yang ingin berjihad perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau mempunyai seorang ibu di rumah? Orang tuamu masih ada? Jawab ya. Maka itulah yang lebih engkau utamakan. Bayangkan, jihad satu perkara yang sangat besar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad merupakan satu perjuangan, ibadat, perkara yang dicintai oleh Allah. Tetapi bila mana Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk memberikan keutamaan, kerana mungkin itulah jalan peluang yang Allah nak berikan kepadanya, supaya dia berbakti kepada orang tuanya. Ya? Tuan-tuan, jemaah SPAQ yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan, kita renung kembali dalam kehidupan kita, ya, sebenarnya peluang itu seringkali Allah Ta'ala berikan. Betul tak? Bukan hanya dalam konteks kita melakukan kebaktian dan kebaikan terhadap ibu bapa dan orang tua, bahkan saya kira dalam banyak peluang kehidupan kita untuk kita merenung dan bermuhasabah dan untuk kita kembali kepada Allah. Hari ini sebagai contohnya, peluang nikmat kesihatan, kelapangan waktu yang Allah beri kepada kita dengan kecerdasan akal, kesihatan minda, jiwa, sebaiknya dapat kita peruntukkan, diisikan dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala atau bertaubat kepadanya. Bayangkan dalam surah Az-Zumar antaranya Allah berfirman, Allah kata-kata, Allah menyebut, katakanlah kepada hamba-Ku wahai Muhammad. Lihat bagaimana Allah betapa sayang pada hamba-Nya. Walaupun kita melakukan satu dosa yang begitu banyak dan begitu berat kepada Allah,
berulang-ulang kali. Allah kata, wahai Muhammad, kul ya ibadis salihin, katalah kepada hamba-hambaku, man, sesiapa yang asrafu ala anfusihim, sesiapa yang israf berulang-ulang kali, yang telah terjerumus dalam dosa yang banyak, la taqnatu min rahmatillah, jangan mereka pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu peluang. Bayangkan kita ni pendosa, Allah tidak menggunakan kalimah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mujrimin itu, katakanlah kepada pendosa dan pemaksiat itu. Allah tidak menggunakan perkataan-perkataan yang kotor. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan perkataan yang keji dan hina terhadap hamba-Nya, tetapi menggunakan perkataan, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku. Begitu sayang dan cintanya Allah pada kita. Iaitu pada siapa? Allazina asrafu ala anfusihim, kepada mereka yang bergelombang berterusan dalam dosanya. Bayangkan, kalau kita pada hari ini ada orang satu buat salah, kita sudah pun meninggalkannya, membecinya untuk selama-lamanya. Bayangkan Allah memuji manusia, makhluk yang dicintai ini. Katakanlah mereka yang melampau, israf terhadap dosa mereka. Jangan mereka pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun, manusia mungkin di antara yang terjahat, yang terlaknat di atas muka bumi ini, bila mana dia telah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dia disebut dalam Quran, kata Firaun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Bayangkan iblis ketika di syurga, bila mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk tunduk patuh dan sujud kepada Adam alaihi salam, dia tidak tunduk. Dia kata, bagaimana aku ingin sujud kepada Adam? Khalaqtuhu min tin wa khalaqtani min nar. Bagaimana aku ingin tunduk patuh sedangkan aku lebih mulia, diciptakan daripada api, sedangkan Adam itu diciptakan daripada tanah. Dia tak mengaku dia Tuhan pun. Tetapi Firaun yang mengaku Tuhan, tengok Tuhan tetap memberi peluang kepada ini. Allah utuskan Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun alaihi wassalam. Allah utuskan dua nabi. Allah kata apa? Idhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Allah masih suruh pergi. Padahal tatkala Fir'aun sudah mengaku dirinya Tuhan, Allah bila-bila masih the spot boleh memberikan hukuman, kehancuran, azabnya terus kepada Fir'aun. Tetapi Allah mengutus Nabi Allah Musa dan Harun, memberi peluang. Berulang-ulang kali diberikan. Sehingga Allah kata, Fakula lahum qalam layyinan, dan bicaralah kepada Firaun itu dengan bahasa perkataan yang lembut dan baik. La'allahu yatadhakkara wa yakhsha. Mudah-mudahan Firaun itu dia berzikir dan ingat kepada Allah dan takut kepadaku. Subhanallah. Bayangkan, manusia yang terlaknat sejahat sebegitu rupa, Allah Ta'ala masih memberikan kasih sayangnya kepada hamba-Nya seperti itu, sehingga diutuskan Nabi, dua orang Nabi lagi, untuk dia bertaubat dan kembali. Setelah berapa kali lagi, dalam peristiwa tongkat Nabi Musa, kemudian ketika Mesir diuji dengan kemarau, diminta lagi doa diturunkan hujan, banyak peluang. Kemudian sekali lagi, ketika dikejar oleh Firaun, Nabi Musa ketukkan tongkatnya, terbelah laut. Nampak lagi kebesaran Allah. Walhal ketika itu, kalau dia boleh mengungkapkan La ilaha illallah, dia pasti akan diselamatkan. Dan kalau dia mati sebelum mengucapkan itu, sudah semestinya syurga baginya di sisi Allah. Tapi bila mana dia sudah tenggelam, pada waktu itu dia menyebut amantu billah. Pada waktu itu baru dia menyebut, aku beriman dengan Allah. Jika nyawa sudah pun di kerongkongan, di halkumnya, saat itu tidak ada lagi penerimaan di sisi Allah. Setelah berulang-ulang kali peluang yang Allah berikan, berulang-ulang kali, dan begitu dahsyatnya kezaliman, kekufurannya kepada Allah. Dan lihatlah apa yang Allah tunjukkan kepada ahli sihirnya Firaun itu sendiri. Mereka selama puluhan tahun, kerja mereka ialah dengan mensyirikkan Allah. Ahli sihir buat kerja ilmu hitam, syirik kepada Allah. Orang buat kerja ahli syirik ilmu hitam ni, tempatnya di neraka kan. Tapi lihatlah, sedetik ketika mana mereka melihat mukjizatnya Musa alaihi salam, tongkat itu berubah menjadi ular yang memakan sihir-sihir mereka. Ketika itu mereka kata amantu billah,
kami beriman dengan Tuhannya Musa dan juga Harun. Mereka terus sujud. Sekali sujud, walaupun selepas itu diancam oleh Firaun. Firaun kata apa? La uqatti'anna aydiyah. Aku akan memotong tangan-tangan dan kaki kamu secara bersilang. Itu ancamannya. Setelah puluhan tahun mereka bergelumang dengan sebagai profesion mereka sebagai ahli sihir kepada kerajaan Firaun itu, sedetik Allah berikan peluang untuk mereka beriman. Terus mereka beriman dan tidak berganjak. Bayangkan selepas itu mereka dibunuh. Di manakah tempat mereka? Betapa rahmat Allah begitu jauh dan besar. Katakanlah 40 tahun mereka menjadi ahli sihir. Tetapi sesaat di antara waktu duha, ketika Nabi Musa berbicara dan menunjukkan kebesaran Allah, mereka beriman. Belum sampai waktu zuhur dan asar. Ketika mereka dibunuh dengan segala sujud sahaja, mereka sudah pun diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah kita pada hari ini? Tidakkah Allah telah memberikan kita begitu banyak peluang yang telah kita sia-siakan selama ini? Sama ada masa kita ataupun dengan kedua orang tua yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Ya? Berulang-ulang kali telah dijentik hati kita, telah diberikan peringatan kepada kita untuk memuliakan mereka. Kan? Jangan jadilah kita orang yang rugi. Rugi kita, kan? Tadi kita dah sebut tadi rugi Suhail Rumi, mungkin dilihat dari atas dunia, kan? Mungkin nampak rugi masa aku. Jangan fikir macam tu. Rugi tenaga aku layan orang tua. Jangan. Yang kata rugi duit aku beli belanja untuk orang tua. Tidak ada rugi belanja. Urus niaga dengan orang tua kita. Kemana yang kita belanjakan? Untuk kesihatan, untuk kebaikan, untuk kesenangan, untuk kekenyangan mereka, tidak akan dihitung rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah ketika mana kita dibesarkan oleh mereka, mereka bukan hanya mengorbankan harta seluruh yang apa yang mereka miliki, bahkan segala-galanya, bahkan sekiranya ingin dikorbankan nyawanya saat kita melahirkan kita sendiri pun, mereka sudah pun memberikan segala-galanya yang tidak mungkin sesekali boleh dibayar dengan harta benda, kekayaan yang kita miliki pada hari ini. Tapi satu perkara yang Allah dan Rasul yang ingin kita berikan ialah tak kala peluang ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka kita akan mengisi, kita akan merebut dengan sebaik-baiknya dengan melakukan kebaikan, ketaatan, kebaktian kepada mereka tanpa berlepas bagi. Walaupun mungkin ada halangannya di sana, nafsu kita, halangan keluarga kita, anak-anak kita, jangan ia menjadikan halangan, jangan ia menjadi sebagai penghalang kepada ketaatan peluang yang begitu besar yang Allah telah kurniakan kepada kita. Sesaat selepas daripada kuliah ini, datang keinsafan kepada kita, datang kesedaran kepada kita, maka terus dilaksanakan. Kan, baru terfikir lama dah tak telefon. Benda yang basic. Kan, tak tanya khabar. Kemudahan yang cukup ada pada hari ini. Walaupun di mana berada sekalipun. Bagi mereka yang duduk bersama, maka itu lagi lebih keutamaan. Ya, itulah keutamaan. Bayangkan bagaimana kita kisahkan dulu 3 orang lelaki yang terperangkap di dalam gua, yang mana akhirnya ketiga-tiga mereka itu bertawassul, berwasilah, minta doa mereka itu diberikan kemakbulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan soleh yang mereka laksanakan. Antara amalan soleh yang mereka lakukan ialah apa? Iaitu berbuat baik pada mak ayah. Ketika mana pulang kepada rumahnya, yang kelazimannya akan memberi makan dan minum pada orang tuanya, cuma pada satu hari hamba Allah ni balik dalam keadaan kedua ibu bapa pun tidur. Sudah pun tidur. Tak kala ke rumah, anak dan isterinya meminta makanan minuman yang dia bawa balik. Dia berdoa kepada Allah, ya. Pada malam itu walaupun rintihan anak dan isteri itu bukan halangan. Dalam Quran Allah katalah, inna azwajakum wa auladakum aduwwan lakum. Sesungguhnya isteri-isteri kamu, anak-anak kamu boleh jadi musuh kepada kamu. Kadang-kadang kita nak buat baik pada mak dan ayah kita ni, kadang-kadang orang terdekat menjadi penghalang kepada kita, kan? Kadang-kadang ini penghalang kepada kita. Bayangkan hamba Allah yang mulia ini, mak ayah sedang tidur. Dia sebenarnya boleh bagi dia sikit minum pada anak isterinya dalam keadaan mereka tak sedar. Kalau ikut kita tak salah pun, betul tak? Tapi dia berdoa kepada Allah. Dia tengok pada mak dan ayah dia tidur dengan wajah penuh dengan keinsafan, dengan wajah yang penuh dengan ihsan.
sehingga dia tidak memberikan makan dan minum itu pada anak dan isterinya, sehingga aku menunggu keduanya terjaga daripada tidur dan aku mengenyangkan kedua-duanya. Subhanallah, bayangkan kemuliaan yang dimiliki. Bagaimana kisah kita sebutkan dulu juga, seorang hamba Allah, Uwais Al-Qarni, kan memiliki seorang ibu yang dikenali di langit di sisi Allah dan juga para malaikatnya kerana kemuliaannya, kebaktiannya kepada ibunya yang dia miliki. Walaupun dia seorang yang miskin, seorang yang hina, selepas dia pulang daripada Mekah, kerana manusia mencari-carinya, kerana Nabi menyebut tentang makbul dan mustajab doanya, dia mengasingkan diri daripada manusia. Sehingga riwayat mengatakan bila sampai di Iraq, dia mencari-cari makanan di tong sampah bersama dengan haiwan. Kehinaan mungkin pada pandangan, pada mata manusia, begitu mungkin hina, begitu miskin pada pandangan manusia. Tetapi oleh kerana dia berbakti dengan begitu mulia kepada ibunya, Nabi SAW menyatakan, wahai sahabat, sehingga Umar dan Ali, sebagian sahabat yang mulia yang lain radhiyallahu anhum ajma'in, mencari Uwais Qarni untuk ditadahkan doa mereka ini, untuk dibacakan doa mereka ini oleh Uwais Qarni, kerana mereka meyakini ini manusia yang mulia. Walaupun tidak dikenali, walaupun mungkin dia manusia yang dianggap sampah, mungkin dianggap manusia yang kerdil, yang hina, miskin, tidak mempunyai harta, tetapi dia manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana baktinya ke atas ke orang tuanya. Jadi ini di antara peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW. Celakalah. Siapa dia, tanya sahabat? Nabi kata, orang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah seorang daripada keduanya, tetapi dia tetap masuk neraka Allah. Awasilah bicara kita, awasilah mimik muka dan gerak gaya badan kita, awasilah tindakan dan perlakuan kita yang mungkin hari ini menyebabkan hati mereka tergurus. Mereka duduk bersama dengan kita, mungkin terlampau biasa kita bercakap dengan anak-anak, isteri dan juga keluarga kita, sehingga kita menjadikan kedua orang kita sama seperti orang lainnya. Awaslah, kerana yang sedang kita berbicara padanya, yang sedang kita merenung pada wajahnya, ialah manusia yang dimuliakan oleh Allah dan juga Rasulnya, untuk kita memberikan kemuliaan kepada mereka. Jadi pada hari ini, lihatlah, pandanglah mereka dengan wajah dengan penuh keimanan. Sebagaimana yang kita bacakan hadis sebelum ini, bagaimana seorang sahabat Nabi yang duduk di rumahnya, dia mengucapkan salam kepada ibunya, kemudian dia mengucapkan perkataan rahmat kepada ibunya, kemudian baru dia keluar pada rumahnya. Kemudian ibunya menjawab salam yang sama, salam sejahtera Allah ke atas kamu, dan Allah melimpahi, Allah akan memberikan rahmat dan keberkatan untuk kamu juga, wahai anakku. Subhanallah. Alangkah indahnya kehidupan kita pada hari ini sebagai seorang anak, apabila kita mengucapkan perkataan yang baik, lagi lembut, lagi mententeramkan, sehingga kepada hati kita, sehingga mereka redha. Itu kepentingan Allah ridha walidain, keredaan Allah ke atas redha kedua ibu bapa kita. Persoalkanlah, apakah mungkin apa yang sedang kita hayati, apakah yang sedang kita tempuhi dalam kehidupan kita ini yang penuh dengan cobaan, dugaan, pancaroba dan juga segala bentuk hukuman yang kita mungkin tidak sedari, boleh jadi dia berpunca daripada tindakan layanan kita yang tidak wajarnya terhadap kedua ibu bapa kita. Seperti mana yang telah saya sebutkan di awal tadi, dua perkara hukuman yang tidak Allah akan tangguhkan di atas dunia ini apabila manusia melakukan dua kejahatan. Yang pertama ialah kezaliman terhadap manusia, dan yang kedua ialah al-uquq, iaitu penderhakaan. Kita jangan lihat kesan penderhakaan ini seperti mana umat terdahulu yang dihancurkan, yang dimusnahkan mereka serta-merta. Penderhakaan mereka terhadap Allah dan juga terhadap ibu bapa. Tetapi hari ini boleh jadi, boleh sahaja bentuk hukuman itu Allah berikan dengan tidak tenteramnya jiwa, dengan banyaknya masalah rumah tangga, dengan banyak berkecamuknya jiwa kita, ataupun dengan ujian-ujian yang lain yang mungkin tidak kita sedari. Jadi marilah kita mengambil iktibar yang cukup besar daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang dua perkara ini,
iaitu orang yang hidup bersama orang tuanya tetapi tidak dapat meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita beralih kepada poin yang ke-22. Cuba kita tengok sama-sama tentang orang yang berbakti kepada orang tuanya akan dipanjangkan umurnya. Ini di antara kebaikan. Ini di antara kebaikan. Walaupun hadis ini kita tengok ada nota kaki di bawah dia, tapi ini poin yang ke-23. Kita tengok yang poin 22 tu. Apa dia? Telah mengkhabarkan kepada kami Asbagh bin Farsh, dia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahab dari Yahya bin Ayyub, dari Zaban bin Fatiq, dari Sahal bin Mu'adh, dari ayahnya mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, berbahagialah orang yang berbakti kepada orang tuanya kerana Allah akan menambah panjang umurnya. Okey? Oleh kerana kalau kita tengok footnote di bawah itu, martabat ataupun status hadis ini ialah lemah. Lemah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ulama-ulama yang lainnya. Baik, walaupun ianya termasuk dalam kategori hadis yang lemah, bukan hadis palsu ya, hadis lemah, tetapi dalam konteks kita nak dari segi fadail a'mal, dari segi untuk kelebihan beramal, bagi saya boleh sahaja kita menjadikan dia sebagai satu sandaran, tasjih, motivate untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Bahkan ada hadis lain tentang orang yang diperluaskan rezekinya, orang dipanjangkan umurnya, diberi kesihatan padanya dalam perkara-perkara lain. Contohnya, sesiapa yang nak dipanjangkan umur, hendaklah dia menyambung silaturrahim. Menyambung silaturrahim. Dan sudah tentulah silaturrahim ni terhadap ahli keluarga yang terdekat, maka lebih baik dan lebih utama dengan melakukan ketaatan kepada ibu bapa. Jadi kalau siapa nak umurnya panjang, dalam hadis sahih yang lain dinyatakan oleh Nabi SAW ialah dengan melakukan ataupun menyambung silaturrahim. Jadi kita pada hari ini pun, kalau kita buat baik pada mak ayah kita, tanpa kita sedari, kedua ibu ataupun ayah kita menadah tangan mereka kepada Allah. Ya Allah, murahkan rezeki untuk anakku yang taat kepadaku ini. Ya Allah, panjangkan umurnya. Tidakkah ia menjadi satu doa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana redha Allah itu bersama dengan redha ibu bapanya. Sebaliknya, orang yang mengabaikan kedua bapanya, ketika ibunya menadah tangannya, ya Allah, itu anak yang aku lahirkan. Mengapa sampai saat usia begini dia pun masih lagi mengabaikan diriku, ya Allah. Ya Allah, kalau engkau maha mengetahui, ya Allah, tak jauh, tak ada mak ayah beginilah, mudah-mudahan. Engkau maha mengetahui, ya Allah, jika dia tak baik pada aku, ya Allah, ambillah dia, ya Allah. Kita minta jauhkan begitu, kan? Sehingga kita bimbang kalau adanya wujudnya kita ini, apatah lagi memberikan kemudaratan, memberikan lagi beban kepada orang tua kita. Setiap kali kita balik, kita memarahi mereka. Setiap kali kita balik, kita menganggap mereka ni sebagai beban pada mereka. Awas, kan? Awaslah. Kerana mungkin mereka tidak berbicara di hadapan kita, tapi dalam hati dan sanubari mereka itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Berapa kalikah mungkin perkataan, tindakan kita yang telah menjadikan hati mereka hancur, remuk, jauh dan sebagainya, sehingga kita bimbang dalam kehidupan kita ini tidak berada di bawah naungan rahmat, keberkatan dan kasih sayang Allah, asbab layanan dan pengabaian kita terhadap kedua-dua mereka. Ya? Baik, itu yang ke-22. Kita beralih kepada poin yang ke-23 insya-Allah, iaitu tidak boleh memintakan ampunan untuk seorang ayah yang musyrik. Ini agak panjang sikit ni. Saya baca telah mengkhabarkan kepada kami, saya panjang, turun bawah sikit ya. Telah mengkhabarkan kepada kami, iaitu Ishaq, dia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Ali bin Husain, dia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang ayat, daripada ayat Al-Quran, surah Al-Isra, ayat 23 hingga 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Okey. Berdasarkan ayat ini, apa kata Allah? Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaan kamu, jangan sekali-kali kamu kata kedua-duanya dengan perkataan
sekalipun. Bayangkan Quran kata jangan ada sepatah je. Hari ni mungkin di kalangan kita ada yang berpuluh-puluh patah menjawabnya kan. Mungkin diceramahkannya, diletirkannya pula. Na'udzubillah min zalik. Quran kata dah sampai umur lanjut orang tua, umur panjang, dia tengah bercakap, jangan kau sailang dia. Jangan kau pancung kata dia. Apatah lagi kau memperhina, memperremeh-remehkan dia. Jangan sebut sekalipun. Dan janganlah kamu membentak mereka. Wala tanharuhuma. Jangan bentak mereka. Tunjuk dengan gaya. Tadi dengan mulut. Bentak ni, hentak kaki, hempas pintu. Campak cawan dalam singki. Ada, kan? Mungkin mereka diam. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dua perkara tadi jangan buat, tapi Allah kata, wa qul lahuma, katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Kemudian, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Minar rahmah. Dengan penuh kasih sayang. Walaupun mungkin dia dah lanjut, dia dulu belajar tak tinggi, dia dulu mungkin tak pandai baca, tak pandai menulis, engkau orang yang tinggi belajar sampai luar negara, sampai Menara Gading, tak, rendahkan dirimu. Walaupun memang sekarang ni dia semakin bongkok, engkau dah makin tinggi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, rendahkan dirimu. Dan doakanlah, ucapkanlah doa kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tengok mereka dengan penuh wajah kasih sayang. Ya Allah, muliakanlah, rahmatilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi aku ketika kecil ya Allah. Ini ucapan orang yang beriman kepada Allah. Kemudian dalam ayat ini telah dinasahkan kata sebagian ulama oleh ayat yang lain, iaitu apa dia? Ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan tidaklah patutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman minta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itulah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Okey? Ini ayat yang pertama tadi, ini dalam tafsir Tabari. Mungkin kita agak confused, kata ustaz, tak boleh ke kita nak doa langsung, terutamanya pada mak ayah kita? Ada dua kategori. Kalau ada dalam konteks kita mungkin tak sesuai lah, mak ayahnya kafir, tak ada kat sini kan. Kalau seorang tu anak Muslim masih terhalang kena doa, tak terhalang sebenarnya. Apa bentuk doa yang dia boleh doa pada mak ayah dia? Yang dia tak boleh doa di sini lah doa untuk masukkan ke syurga, untuk doa berikan pahala, untuk doakan dia menjadi pemimpin dalam orang Islam, itu tak boleh. Tetapi kalau dia mendoakan supaya Allah memberikan petunjuk dan juga hidayah sehingga mereka menjadi orang yang baik dan soleh, maka itu tidak ada masalah. Begitu juga hari ini di kalangan orang beriman, kita bukan lagi nak mendoakan orang tua kita untuk mendapat hidayah Islam. Mereka sudah pun Islam. Yang kita ingin doakan kepada mereka ialah Allah doa ampunkan dosa mereka. Allah Ta'ala berikan rezeki kepada mereka. Berikan kesihatan yang baik pada mereka. Dan segala keberkatan kebaikan untuk mereka. Bahkan juga kita doa, ya Allah, permudahkan untuk orang tua kita beribadah kepada Allah. Ini kan mungkin ramai di kalangan kita tak ingin doakan perkara ni. Kan dia doa untuk dia je mudah. Orang tua kita mungkin kakinya sudah pun tak kuat, tak boleh berdiri secara baik. Kalau datang doa daripada anak-anaknya, ya Allah berikanlah kesihatan yang baik, kan? Di samping kita menasihatkan dan beli makanan ubat yang baik untuk mereka. Jangan sekadar doa, kan? Sebagaimana ketika kecil dia memberikan makanan yang terbaik, kan? Susu daripada badannya, kan? Memberikan makanan yang terbaik untuk kita, maka begitulah. Tanya. Tak ada tanya dah hari ni rasa sebenarnya, kan? Kita mak dia okay, betul tak? Kan? Mak dia kan? Kalau dia suka dia tak makan sekali saya tak perkataan mak kita ni kan. Apa yang dia suka kan? Kalau apatah lagi kalau dia sebut depan kita rasa nak makan musang king. Dia tersebut musang king. Hari ni kalau musang king dekat raut harga 45, start kereta pergi cari tuan-tuan. Kan? Kita ni kadang suami isteri pun rasa nak makan satu benda, kita boleh cakap kat suami kita, bang, jom bang, ni Bandung murah, boleh start kereta pergi tau, check in hotel, bayar tol, isi minyak penuh tangki.
hilang mengantuk pun tak apa. Kadang-kadang konvoi, persatuan kereta-kereta ni, persatuan taman-taman ni, persatuan motor-motor ni, kan? Tak nafikan hobi tu baik. Tetapi bila mana engkau membesarkan hobimu, bila mana engkau mendahulukan minat dan rakan-rakanmu mengatasi orang tuamu, maka awas dan berhati-hatilah sehingga datang ketetapan dan ketentuan Allah terhadap kita. Kalau tak sempat lagi kita, kan. Mudah-mudahan kesempatan, peluang yang cukup banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, kita pasti merebutnya. Rebut ni tak kisah berebut dengan sama adik-beradik pun tak apalah. Betul tak? Berebut secara sihat, kan? Apa ni? Aku dah belilah tiket untuk mak pergi Melancong, yang kau pergi bawa mak tu kenapa? Tak apa pada duduk tu, kan? Pahala dah dapat dah. Apalah sangat rugi tiket flight. Antara Langkawi KL, baru 100 lebih kalau beli awal Asia, kan? Apatah lagi nak belikan tiket untuk mak beribadah kepada Allah. Alangkah indah hidup kita ni apabila kita dapat membimbing, membawa kedua orang tua kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah di kalangan mereka yang orang tuanya selesa dalam beribadat bersamanya. Ke masjid bersama, tadarus Al-Quran bersama, qiyamnya bersama, umrahnya, hajinya bersama. Sudah tentulah ianya satu pengalaman, peluang yang sangat besar yang tidak mungkin dilupakan oleh ibu kita dan ayah kita. Kerana dia merasa kemanisan, sudah tentulah kemanisan hulwatul fil ibadah, kemanisan dalam beribadat itu tidak sama dengan kemanisan perkara yang lainnya, insya-Allah. Jadi para jemaah, para penonton, para pendengar kuliah kita SPQ yang dirahmati kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti di sini dulu untuk sesi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita kongsikan pada pagi ini adalah mutiara-mutiara ilmu yang memberi kebaikan dan manfaat pada kita, yang kita akan jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah, dan terus kita bertindak. Apa yang kita belajar, walaupun mungkin sedikit apa yang kita perolehi, maka kita akan sedaya upaya untuk kita laksanakannya. Dan tentulah perkara kebaikan jangan ditangguhkan. Dia mesti dilaksanakan dengan segera, dengan cepat. Okay, sebelum saya tengok ada soalan. Tuan Oli, soalannya, bagaimana mungkin kita bukan suara dalam radio tapi merungut libatkan mak ayah kita seolah-olah tidak ikhlas, atau mencerita keburukan ibu bapa menjaga kepada adik-beradik yang lain. Baik, ini perkara satu soalan yang sangat baik. Ini kelemahan kita sebagai manusia, yang kadang-kala kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada datang daripada bisikan-bisikan syaitan ataupun kelemahan diri kita. Dan apabila kita termasuk dalam perangkap ini, kita bersegera untuk beristighfar kepada Allah dan segera meminta maaf. Ini satu sangkaan tidak baik terhadap ibu kita. Bayangkan kalau dulu kita baca hadis, kalau sekali mereka kafir sekalipun, bagaimana Nabi SAW meminta kita untuk berbuat baik kepadanya. Bayangkan ibu bapa kita masih Islam, tetapi kelemah mereka sebagai manusia. Dia dulu duduk dalam zaman jahiliah, zaman dulu tak ada pendidikan, tak ada pendidikan. Kita dah cerdik, lebih pandai pada mereka. Kita tidak mendakwah, berbicara dengan baik kepada mereka, tetapi kita mengambil jalan yang lebih tidak baik dengan kita memburuk-burukkannya di kalangan anak-anaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita menjadi pencetus. Memang saya sebutkan, ada mak ayah dia tidak mampu berlaku adil pada anak-anaknya. Sudah pasti itu kelemahan manusia. Tetapi kita nak mendoakan, ya Allah, berilah hati mak ayah aku ini yang hatinya untuk adil pada semua mak ayah kita. Itu doa kebaikan untuk anak. Yakinlah apabila kita bersabar, itu istilah sabar sebenarnya. Kerana itu belum lagi kita nak cerita mak ayah yang Allah akan uji nanti. Ini tuan-tuan, sama-sama kita doakan supaya kita tak diuji begitu. Ketika mereka dah tua, kita kena layan mereka dah nyanyuk, mereka dah buang air dalam seluar dan kain. Pada waktu itu kita bimbang, dan sekarang pun kita dah burukkan mereka, nanti adakah kita ingin mencemuh mereka? Na'udzubillah. Ketika mereka membasuhkan, buang air, buang besar kita masa kecil, adakah dia pergi memburukkan kita dengan orang tua yang lain? Dia kata, betapa busuknya anakku ni berak, betapa teruknya perangai minum susu terus buang air besar. Na'udzubillah. Tidak ada perkataan mereka itu terhadap kita, walaupun kita itu sangat menyusahkan mereka. Sakit demam dijaga sepanjang hari, kita baru sedikit melayani mereka 1-2 hari dalam tempoh setahun ataupun sebulan, kita sudah pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak akan termasuk perangkap ini. Okey, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan supaya kita boleh mengambil iktibar. Kalau ada adik-beradik tersebut perkara itu,
kita cepat-cepat nasihati mereka juga. Cepat nasihati mereka juga. Doakanlah, itu mak kita kan. Doakanlah, janganlah. Mungkin itu kelemahan dia, tapi jangan diburuk-burukkan. Jangan sama sekali. Bayangkan kalau dia dapat tahu, sudah tentulah hatinya akan runtun. Sudah tentulah hatinya akan sedih dan kecewa. Bagaimana anak yang dikandung, dilahirkannya, sanggup mengatakan sesuatu di belakangnya perkara yang tidak baik terhadapnya. Wallahu a'lam bissawab. Dulu, saya yakin banyak lagi mungkin yang nak bertanya pada kali ini, tetapi masa sangat tidak mengizinkan kita. Saya menyerahkan kembali kepada Puan Non kita, Perpuan Non kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak kat tangan kat sini, Puan Hasmah. Mungkin nak bertanya, Puan Hasmah. Kita salah tekan. Okey, nampaknya tak ada Ustaz. Semua dah jelas tu. Baik. Okey, baik. Jazakallah khair pada Ustaz Muhammad Asbi atas perkongsian ilmu yang cukup jelas dan perinci sekali Yang mana tidak ada pintu syurga yang terbaik yang begitu dekat untuk diraih selain yang ada dalam diri kedua orang tua kita di dunia ini, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kefahaman buat kita semua dengan kefahaman yang sahih dalam memahami syariat Allah SWT ini. Dan terima kasih kepada para jemaah dan penaja, semoga diberkati umurnya. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, kita akhiri majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih, Jumpa Puan Non. lagi sama-sama. Assalamualaikum.